Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekali lagi dalam slot Pendidikan Islam tingkatan 4 bersama saya Ustazah Fadilah. Baik, pada minggu ini kita akan mempelajari bidang tilawah Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 188 bertajuk Larangan Rasuah. Okay. Ini merupakan pelajaran yang keempat dan para pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 25 hingga 28. Baik, seterusnya kita lihat kepada standard pembelajaran yang ingin kita capai selesai daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ada 8 standard pembelajaran. Yang pertama, 1.29.1 membaca ayat 188 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid. 1.29.2 menyatakan maksud ayat. 1.29.3 menjelaskan larangan Allah di dalam ayat. 1.29.4 menyatakan pengertian rasuah. 1.29.5 menjelaskan bentuk perbuatan rasuah. 1.29.6 menerangkan kesan perbuatan rasuah. 1.29.7 merumuskan pengajaran ayat 188 surah Al-Baqarah dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Dan standard pembelajaran yang terakhir iaitu 1.29.8 jujur dan amanah dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Okey, para pelajar, sebelum kita masuk kepada tajuk pembelajaran kita secara lebih mendalam, saya ingin tayangkan kepada kamu satu video pendek yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama menyaksikan. Hey. Itu tadi adalah video pendek berkaitan dengan tajuk kita iaitu larangan rasuah. Sekarang kita lihat kepada petikan ayat 188 surah Al-Baqarah. Marilah kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Baik, tadi adalah petikan ayat Al-Quran
iaitu ayat 188 surah Al-Baqarah. Sekarang kita lihat kepada maksud petikan ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Wala ta'kulu amwalakum, maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain bainakum bil batili, antara kamu dengan jalan yang salah. Wa tudlu biha ilal hukami, dan janganlah pula kamu memberi rasuah kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui kesalahannya. Itu adalah maksud ayat yang kita baca tadi mengenai dengan larangan-larangan Allah yang disebutkan di dalam ayat ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada tajuk larangan Allah berdasarkan kepada ayat 188 yang telah kita baca sebentar tadi. Dalam ayat ini Allah menyatakan 7 larangan yang perlu kita jauhi dan hindari. Iaitu yang pertama rasuah, yang kedua menipu, ketiga riba, keempat merompak, kelima berjudi, keenam mencuri, dan yang ketujuh salah guna kuasa. Itu adalah 7 larangan Allah yang dinyatakan dalam ayat tadi. Jadi pada hari ini kita akan mengambil satu sahaja larangan, iaitu rasuah. Jadi apakah yang kamu tahu tentang rasuah? Mari kita lihat maksud rasuah ataupun pengertian rasuah. Okey, rasuah itu ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Itu maksud rasuah. Sebarang pemberian atau suapan. Sama ada berbentuk duit, ataupun wang, ataupun perkhidmatan, ataupun pangkat, kedudukan, ataupun wanita. Itu juga merupakan bentuk-bentuk rasuah. Apakah contoh memalsukan kebenaran? Kita lihat kat sini, memalsukan kebenaran maksudnya, contohnya, memberikan rasuah kepada seseorang agar menyimpan rahsia supaya kebenaran tidak dibongkarkan. Maksudnya dia ada rahsia yang boleh menjatuhkan maruahnya, menjatuhkan reputasi, kedudukan pangkatnya, dan dia memberi rasuah kepada orang yang tahu tentang rahsianya itu supaya kebenaran terhadap perkara yang dilakukan itu tidak dibongkarkan. Itu memalsukan kebenaran. Okey, membenarkan kepalsuan pula bermaksud maknanya apa ni contohnya, membenarkan kepalsuan contohnya memberikan rasuah untuk meluluskan tender sehingga menutup peluang orang lain yang lebih layak. Maksudnya sebuah syarikat, sesuatu syarikat itu membuka tender, contohnya tender memasang kabel elektrik, contohnya lah, di syarikatnya, dan ramai yang masuk, ramai yang masuk menghantar tender. Jadi contohnya lah si A ni dia mahu mendapatkan tender tersebut, lalu dia merasuah pegawai di syarikat tersebut supaya meluluskan tendernya. Itu membenarkan kepalsuan. Itu adalah maksud rasuah. Okey. Baik, sekarang kita lihat kepada bentuk-bentuk perbuatan rasuah. Okey. Kita lihat kepada bentuk-bentuk perbuatan rasuah. Okey, terdapat 4 bentuk. Bagaimana rasuah itu boleh terjadi. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah.
Yang kedua, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Ketiga, menawarkan atau memberi rasuah. Yang keempat, mengemukakan tuntutan palsu. Okey, itu empat bentuk perbuatan. Okey, sekarang kita lihat kepada huraian. Okey, huraian, apakah maksud meminta ataupun menerima rasuah? Okey, meminta atau menerima rasuah ini dia merupakan section 16 dan 17A, Akta SPRM. SPRM tu maksudnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi dia ada aktanya. Jadi meminta atau menerima rasuah ini merupakan section 16 dan 17 Akta SPRM tahun 2009. Okey, maksudnya maksud meminta atau menerima rasuah ialah mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Maknanya seseorang itu, contohnya A, dia meminta rasuah untuk melakukan atau tidak melakukan. Contohnya A ni merupakan pegawai yang ada pangkat dan dia boleh meluluskan sesuatu tender, contoh. Jadi orang A ni meminta rasuah daripada orang yang ingin supaya tendernya diterima, jadi dia memintalah. Contohnya A meminta rasuah kepada B, kalau kau nak tender kau lulus, bagi aku rasuah. Dia tak minta lah rasuah kan. Dia akan minta, bagilah upah. Itu upah ataupun suapan samalah dengan rasuah, meminta. Okey. Yang kedua, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Apakah maksudnya? Maksudnya jadi menyalahgunakan kedudukan atau jawatan ini merupakan section 23A Akta SPRM tahun 2009, bermaksud pegawai badan awam atau anggota pentadbiran kerajaan menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan. Ini bagi orang yang mempunyai jawatan yang tinggi, ada pangkat. Dengan pangkatnya dia boleh meluluskan sesuatu permohonan. Jadi kalaulah dia melihat orang yang contohnya lah, kalau A tu mempunyai jawatan yang tinggi dan jika dia menolong seseorang itu ada kepentingan, ada kepentingan kepada jawatan dia, jadi dia meminta rasuah, maka itu adalah salah. Salah kerana menyalahgunakan kedudukannya. Sepatutnya bila dia mempunyai kedudukan, sesiapa yang memohon permohonan berhak untuk dipertimbangkan. Bukan memilih saudara mara, kenalan, sahabat handai dia, kerana saudara mara maka dia diluluskan permohonan. Itu juga salah satu bentuk rasuah, iaitu menyalahgunakan kedudukannya. Bentuk yang ketiga iaitu menawarkan atau memberi rasuah. Menawarkan atau memberi rasuah. Itu maksudnya apa? Mana-mana orang secara rasuah menawar atau memberi satu suapan kepada pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara berkaitan hal ehwal pegawai awam tersebut. Maksudnya apa? Contohlah, menawarkan atau memberi rasuah. Menawarkan duit, memberi balasan kepada pegawai penjawat awam yang telah menolongnya. Memberi dia kelulusan tender, memberi kelulusan kenaikan pangkat, contohnya kan, tanpa ada interview dan sebagainya.
Jadi dia menawarkan balasan kerana menolong menaikkan pangkat dia tadi, iaitu ialah menawarkan atau memberi rasuah. Okey. Kemudian yang terakhir ialah mengemukakan tuntutan palsu. Apakah maksud tuntutan palsu itu? Mengemukakan tuntutan palsu. Jadi untuk kesalahan bentuk rasuah yang ini, yang keempat ini, mengemukakan tuntutan palsu, ia merupakan Seksyen 18 Akta SPRM tahun 2009. Iaitu mana-mana orang yang mengemukakan dokumen tuntutan sama ada melalui resit atau invoice yang mempunyai butiran palsu dengan niat untuk memperdayakan pejabatnya. Maknanya lah, contohnya A kan, dia mengemukakan resit palsu kepada ketua jabatannya mengatakan dia telah membeli peralatan untuk syarikatnya. Tapi sebenarnya peralatan itu tak ada, tak wujud. Resit je saja wujud. Jadi dia menunjukkan harga resit itu, contohnya dia membeli peralatan untuk syarikatnya berharga RM3,000. Sedangkan peralatan itu tidak dibeli. Hanya resit saja, resit palsu. Itu dengan tujuan untuk mendapatkanlah duit itu untuk kepentingan dianya, diri sendiri. Itu mengemukakan tuntutan palsu. Itu adalah 4 bentuk perbuatan rasuah. Jadi kita dah tahu tentang keburukan rasuah. Jadi kita nak tengok apakah kesan-kesan yang akan berlaku dari segi undang-undang dan juga dari sudut agama sekiranya seseorang itu melakukan rasuah. Jadi sebelum saya tunjukkan pada kamu, sebelum kita membincangkan lebih detail tentang kesan rasuah ini, mari kita sama-sama menonton sekali lagi video pendek berkaitan dengan kesan rasuah dari segi undang-undang. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksima dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 minima atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Hidup bahagia tanpa rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. Tadi ialah kita telah melihat bersama video ringkas, video pendek berkaitan dengan kesan terhadap individu yang melakukan rasuah dari segi undang-undang. Itu dari segi hukumannya, penjaranya berapa, dendanya berapa, itu dari segi undang-undang. Sekarang kita lihat kesan perbuatan rasuah terhadap diri dan individu dari sudut agama dan juga kestabilan negara. Kita tengok yang pertama, kesan dia. Allah melaknat, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Jika Allah dan Rasul ni melaknat tu, perkataan melaknat tu merupakan yang teruk lah, yang celaka, yang teruk lah. Maknanya akan mendapat bencana, laknat, dilaknat oleh Allah kepada orang yang memberi dan juga orang yang menerima rasuah. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Ini terutama yang melibatkan jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian yang besar, yang menggunakan jumlah peruntukan yang banyak. Jika semua jabatan atau semua kementerian itu menyalahgunakan kuasa atau terlibat dengan perbuatan rasuah, maka ini akan melumpuhkan ekonomi negara. Kerana duit ataupun hasil negara banyak digunakan dalam
banyak digunakan untuk aktiviti rasuah tadilah, menuntut bayaran, menuntut tuntutan palsu, melibatkan kewangan. Itu akan melumpuhkan ekonomi negara. Ketiga, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Jenayah kola putih lah. Kalau rasuah ni kita panggil jenayah kola putih. Meningkatkan kes jenayah. Bukan saja kes jenayah kola putih, tetapi juga jenayah-jenayah yang lain. Bila semua orang terlibat dengan rasuah, maka orang yang tak terlibat pun mungkin akan terpengaruh. Itu akan meningkatkan kes jenayah rasuah. Yang keempat, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang berdosa. Maknanya orang yang melakukan rasuah itu bukan saja hilang harga diri, dia juga akan merasa malulah, dan juga keluarga. Keluarga yang individu itu terlibat, memalukan, menyebabkan keluarganya berasa malu, dicemuh oleh masyarakat kerana anggota keluarganya terlibat dengan rasuah. Itu adalah kesan perbuatan rasuah yang perlu kita ambil berat dan kita perlu jauhi perbuatan rasuah supaya negara kita, bukan saja negara, diri kita, negara, masyarakat akan hidup dengan harmoni dan juga stabil. Baik, sekarang kita lihat kepada pengajaran ayat. Pengajaran ayat daripada ayat 188 surah Al-Baqarah yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi pelajaran yang pertama, pengajaran ayat yang pertama, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Banyak rezeki halal yang kita boleh cari selain daripada rasuah atau jalan untuk mudah cepat kaya kita menyalahgunakan kedudukan atau kita terlibat dengan perkara-perkara seperti rasuah dan sebagainya. Banyak pekerjaan halal. Jadi kita boleh cari pekerjaan tersebut supaya rezeki yang kita dapat itu diberkati. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Kerana rasuah ni boleh menzalimi diri dan juga masyarakat. Menzalimi diri bagaimana? Menzalimi diri maknanya jika kita didapati bersalah, maka kita akan dihukum penjara dan dikenakan denda. Itu menzalimi diri sendiri. Masyarakat pula maksudnya bila kita melakukan rasuah, kita menzalimi masyarakat kerana kita menutup peluang mereka yang lebih layak daripada kita. Sebab kita menggunakan rasuah, kita mendapat tender itu, kita dapat pekerjaan itu, sedangkan orang lain lebih layak daripada kita. Itu pengajaran yang kedua. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Sumpah palsu, tuntutan palsu dan sebagainya untuk kepentingan kita. Itu kita perlu elakkan. Baiklah para pelajar semua, demikian tadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu larangan rasuah. Jadi Ustazah harap kita sama-sama istiqomah dalam mentaati perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri kita bukan saja daripada rasuah tetapi dari semua larangan-larangan Allah yang terdapat di dalam ayat yang telah kita pelajari sebentar tadi. Semoga ilmu yang kamu pelajari pada hari ini dapat kamu amalkan dalam kehidupan kamu dan menjadikan kehidupan kamu diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jaga diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.